sudah menjadi matlamat bagi setiap individu yang bernama pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi bagi merealisasikan impian dan cita-cita yang dapat menjamin masa hadapan yang lebih baik. Bagi golongan yang berkemampuan, anda mempunyai peluang untuk menyambung pelajaran ke luar negara. Sebilangan pusat pengajian di luar negara diiktiraf lebih berprestij dan mempunyai pengalaman yang berbeza. Namun, sudah pastilah kos pengajian di luar negara adalah lebih mahal berbanding tempatan. Berikut merupakan senarai pusat pengajian tinggi yang termahal di dunia. Yang kelima, University of Oxford. University of Oxford merupakan salah satu universiti tertua di dunia yang masih beroperasi sehinggalah hari ini. Pusat pengajian tinggi yang mempunyai standard yang sama seperti Cambridge University ini mempunyai kemasyhuran melahirkan sebahagian besar minda terhebat di United Kingdom dan seluruh dunia. Bidang pengajian yang ditawarkan pada universiti ini mempunyai jumlah yuran yang berbeza. Ada yang sedikit rendah dan ada yang lebih tinggi berbanding kos yang dipaparkan. Namun, yuran bagi penduduk UK dan Ireland adalah jauh lebih murah berbanding pelajar luar. Kerana kemasyhurannya, Oxford menjadi bandar ke-6 termahal di dunia bagi pelajar pengajian tinggi. Di tahun 2018 sahaja, universiti ini berada pada kedudukan kelima dalam QS World University Rankings dan mempunyai pendapatan sebanyak 13 bilion ringgit. Yang keempat, Massachusetts Institute of Technology, MIT. MIT ditubuhkan pada 1861 disebabkan peningkatan sektor perindustrian di Amerika Syarikat. Pusat pengajian tinggi terkemuka ini memfokuskan terhadap sains gunaan dan kejuruteraan. Sejak itu, MIT memainkan peranan penting dalam mengembangkan banyak dalam aspek matematik, kejuruteraan dan sains moden. MIT juga terkenal di seluruh dunia kerana sistem dan kekuatan akademiknya. Selain itu, sebanyak 26 anugerah Turing dan 93 pemenang hadiah Nobel mempunyai kaitan dengan pusat pengajian ini. Mereka adalah pelajar lepasan MIT atau tenaga pengajar di sini. Tidak hairanlah jika ia merupakan salah satu pusat pengajian termahal di dunia. Yang ketiga, New York University. New York University ditubuhkan pada tahun 1831 merupakan salah satu pusat pengajian pertama yang mengambil pelajar bukan berdasarkan taraf sosial akan tetapi kemampuan akademik mereka. NYU juga merupakan salah satu pusat pengajian multinasional di dunia dan mempunyai kampus-kampus di seluruh dunia seperti Timur Tengah, Eropah dan Asia. Universiti tanpa sepadan di tengah-tengah bandar Manhattan ini terkenal dengan bidang sains dan juga seni. Antara individu terkenal lulusan NYU adalah seperti Martin Scorsese, Angelina Jolie dan Lady Gaga. Yang kedua, Columbia University. Lama sebelum tertubuhnya NYU, Columbia University terlebih dahulu mengukuhkan cengkamannya di Big Apple sejak tahun 1754. Universiti ini juga merupakan salah satu daripada 9 universiti yang ditubuhkan sebelum Revolusi Amerika. Columbia University merupakan salah satu daripada 8 universiti Ivy League di Amerika Syarikat. Universiti hebat ini akan memilih calon pelajar mereka dengan kadar penerimaan sekitar kira-kira 6% saja. Yang pertama, Harvey Mudd College. Kenapa Harvey Mudd yang menjadi pusat pengajian tinggi termahal di dunia? Harvey Mudd College yang berada pada kedudukan kedua paling tinggi menghasilkan PhD dalam kejuruteraan sains dan ahli matematik yang mahir dalam semua bidang ini dan dalam bidang kemanusiaan dan sains sosial. Forbes telah menamakan kolej ini sebagai pusat pendidikan yang ke-18 terbaik di Amerika. Malah, Harvey Mudd juga sering dinobatkan sebagai pusat pengajian kejuruteraan terbaik di Amerika Syarikat. Kolej ini dinamakan sempena seorang jurutera pelombongan, Harvey Seeley Mudd, yang bertanggungjawab membiayai penubuhan kolej ini. Walaupun mengenakan yuran yang paling mahal,
Pusat pengajian tinggi yang hanya mempunyai kira-kira 900 pelajar pada satu-satu masa ini juga melahirkan ramai graduan yang berpendapatan tinggi di Amerika. Sebagai kesimpulan, boleh dikatakan bahawa keterjaminan institusi pendidikan di dalam negara adalah lebih terjamin jika dibandingkan dengan institusi pendidikan di luar negara. Ini adalah disebabkan kesan yang kurang baik seperti masalah sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi negara. Namun, tidak dinafikan tahap infrastruktur institusi pendidikan di luar negara adalah lebih baik jika dipandang dari sudut yang menyeluruh. Jadi, tepuk dada tanyalah selera. Mana yang lebih mendatangkan manfaat kepada diri, bangsa dan negara?